Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan belajar KKQ tingkatan 1 bahagian qiraat dan kita akan masuk kepada pengenalan ilmu qiraat. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bacaan Al-Quran iaitu yang kita panggil sebagai qiraat. Okay, jadi ilmu qiraat ini adalah ilmu mengenai cara bacaan Al-Quran. Okay, jadi Rasulullah menerima bacaan Al-Quran yang kita panggil qiraat yang betul daripada malaikat Jibril. Okay, jadi malaikat Jibril ni adalah guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan Al-Quran, yang mana kesemuanya berpandukan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi malaikat Jibril telah mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Quran iaitu qiraat yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Jadi setelah Rasulullah menerima cara bacaan tersebut daripada malaikat Jibril, Rasulullah mengajarkan pula bacaan tersebut kepada para sahabatnya. Okey, jadi antara setiap orang sahabat ini ada kalanya cara bacaan yang mereka terima adalah berbeza di antara satu sama lain. Jadi cara bacaan ataupun qiraah tersebut adalah sama seperti yang diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda. Okay, jadi apa yang Rasulullah ajar kepada para sahabat itu adalah sama seperti apa yang diajar oleh Jibril kepada baginda. Malaikat Jibril alaihi salam sendiri mengajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf ini ialah 7 huruf. Okey, 7 huruf ini bukanlah seperti mana yang kita fahami sebagai huruf ataupun 7 huruf itu. Di sini ada perbahasan ulama qiraat. Ada yang mengatakan 7 huruf itu adalah 7 kaedah ataupun 7 cara yang diperselisihkan dalam bacaan Al-Quran ini, yang mana ketujuh-tujuh perkara itu dinamakan sebagai 7 huruf. Kita akan masuk nanti itu kemudian nanti. Tetapi antara 7 huruf tersebut contohnya adalah dari sudut fi'il madhi atau fi'il mudhari', contohnya dari sudut penambahan alif atau pengurangan ataupun pembuangan huruf alif dalam sesuatu kalimah Al-Quran. Itu antara contoh yang dinamakan 7 huruf. Jadi daripada 7 huruf itu nanti kita akan lihatlah yang mana satu kaedah yang menunjukkan perbezaan dari sudut bacaan antara setiap qurra ataupun para qari. Jadi penjelasan mengenai 7 huruf itu nanti kita akan masuk kemudian, kerana ia ada bahagian yang khusus untuk tajuk itu sahaja. Seterusnya kita sambung. Para sahabat yang menerima bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada tabi'in. Jadi Rasulullah yang menerima bacaan daripada Jibril telah menyampaikan atau mengajarkan bacaan tersebut kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pula mengajar bacaan mereka kepada tabi'in. Tabi'in ini adalah zaman selepas zaman sahabat. Zaman selepas zaman sahabat. Dan tabi'in pula mengajar kepada qari-qari yang masyhur. Tabi'in mengajar kepada qari yang masyhur. Dia seumpama macam inilah. Okey, contohnya zaman datuk nenek kita, kemudian datang zaman ayah kita, kemudian datang zaman kita. Okey, jadi bermula daripada zaman Rasulullah bersama para sahabat, iaitu para sahabat ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, yang Islam dan dapat berjumpa dengan Rasulullah dan hidup pada zaman Rasulullah itu, dinamakan sebagai sahabat. Kemudian orang yang sempat berjumpa dengan sahabat, contohnya
selepas zaman sahabat adalah zaman tabi'in. Jadi orang-orang yang sempat berjumpa dengan sahabat ini dinamakan tabi'in. Okey, dia seumpama seperti yang saya cakap tadi, zaman datuk nenek kita, zaman ayah kita dan zaman kita. Zaman kita ini dinamakan contohnya seperti zaman tabi'in. Zaman ayah dan mak kita tadi adalah zaman sahabat. Zaman datuk nenek kita tadi adalah zaman Rasulullah. Contohnya lah diibaratkan seperti itu. Kemudian qori-qori yang masyhur itu pula bukan semuanya dari kalangan orang Arab. Okey, tadi sahabat-sahabat mengajar para tabi'in, kemudian tabi'in ini mengajar qari-qari yang masyhur. Jadi qari-qari yang masyhur itu pula bukan semuanya dari kalangan orang Arab, bahkan terdiri daripada pelbagai suku kaum. Okey, jadi orang Arab ni sangat banyak suku kaum, berbeza-beza lahjah ataupun dialek bacaan mereka. Contohnya Bani Tamim, Asad, Qais dan sebagainya. Jadi itulah antara sebab Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, iaitu untuk menyesuaikan dengan lidah dan dialek suku kaum Arab itu yang berbeza-beza. Jadi macam kita lah, walaupun dalam satu negara Malaysia, tetapi dialek kita, logat kita antara setiap negeri tak sama. Kadang-kadang dalam satu negeri itu pun ada bermacam-macam dialek. Jadi begitulah perumpamaan untuk kaum Arab. Ramai ataupun banyak suku kaum. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf ataupun 7 bentuk bacaan. Yang menjadi khilaf adalah untuk memenuhi perbezaan dari sudut dialek yang berbeza-beza ini. Jadi mereka akan membaca Al-Quran mengikut apa yang sesuai oleh lidah mereka, apa yang ringan oleh lidah mereka untuk menyebutnya. Okey, jadi bolehlah pilih untuk baca yang mana. Seterusnya, ini menyebabkan pelbagai ragam lahjah qiraah, lafaz atau bahasanya. Jadi bila suku kaum yang pelbagai tadi, walaupun bangsa Arab, menyebabkan pelbagai ragam lahjah qiraah. Sebab itulah kita dengar ada yang membaca surah An-Nas contohnya dengan taqlil, contohnya kan. Contohnya pada perkataan An-Nas dibaca dengan An-Nis, kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Okey, itu antara contoh yang menyebabkan perbezaan lahjah qiraah itu, disebabkan pelbagainya suku kaum Arab tadi. Seterusnya, dengan demikian qiraah Al-Quran itu tidak sama. Maksudnya tidak sama dari sudut qiraah, iaitu bacaan. Bacaan itu bunyinya tidak sama. Kadang-kadang ada perbezaan dari sudut penambahan dan pembuangan alif. Contohnya pada lafaz Maliki Yaumiddin, majoriti qori sebenarnya membaca dengan membuang alif, iaitu Maliki Yaumiddin. Sedangkan kita mengikut Hafs akan memanjangkan pada Maliki Yaumiddin. Itu perbezaan. Jadi perbezaan dari sudut bacaan, tetapi berbeza-beza menurut keadaan, tempat dan lidah yang menuturnya. Jadi bacaan itu berbeza-beza kerana mengikut keadaan tempat. Tempat lah. Jadi setiap suku kaum tu kadang-kadang tempatnya berbeza-beza. Dan lidah yang menuturnya, yang berada di utara berbeza dengan orang yang menutur di selatan. Orang yang berada di utara dengan selatan, timur, barat. Jadi di Malaysia sahaja kita boleh bandingkan perbezaan sebutan antara setiap warga negara dalam negara Malaysia ini. Namun begitu, maksud dan isi Al-Quran tidak berbeza atau berubah oleh perbezaan tersebut. Jadi walaupun bacaan Al-Quran atau qiraah Al-Quran itu berbeza-beza, tetapi bacaan tersebut, maksud dan isinya dan apa yang Allah kehendaki tidaklah berbeza. Okey, jadi hanya berbeza dari sudut bacaan, tetapi tidak berbeza dari sudut isi dan maksud yang dikehendaki.
Seterusnya kita akan lihat kepada hadis ini yang menunjukkan bahawa Rasulullah telah menerima bacaan Al-Quran daripada Jibril dalam bentuk satu bacaan pada awalnya. Kemudian Rasulullah telah meminta Jibril mengajarkannya lagi bacaan-bacaan yang lain. Jadi kita tengok hadis ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqra'ani Jibrilu ala harfin, Jibril telah mengajarkanku bacaan dalam bentuk satu huruf ataupun satu bacaan. Faraja'tuhu, maka aku mengulang-ulang bacaan tadi. Bacaan yang Rasulullah ajar, yang Jibril ajar kepada Rasulullah tadi, iaitu dalam satu bentuk bacaan sahaja pada awalnya. Kemudian Rasulullah mengulangi bacaan tersebut. Falam azal astaziduhu. Kemudian Rasulullah meminta Jibril menambahkan bacaan itu lagi, bacaan yang dalam bentuk yang lain lah maksudnya. Tadi satu bacaan, kemudian baginda meminta Jibril mengajarkannya bentuk bacaan yang lain. Wa yaziduni, lalu Jibril pun menambahkanlah bacaan seperti yang diminta oleh Rasulullah itu, tetapi berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun Jibril yang mengajar, itu semua adalah daripada Allah Ta'ala. Hatta intaha ila sab'ati ahruf, sehinggalah selesai kepada 7 huruf, 7 bentuk bacaan. Jadi pada awalnya satu bentuk bacaan, kemudian Rasulullah meminta Jibril menambah bacaan yang lain sehinggalah terjadi sab'atu ahruf ni, 7 huruf. Seterusnya kita lihat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kita lihat, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini, unzila ala sab'ati ahruf, diturunkan dalam 7 huruf, 7 bentuk bacaan lah. Faqra'u, maka bacalah olehmu, ma tayassara minhu, apa yang mudah daripadanya. Maksudnya bacalah mana-mana bacaan yang kita rasa mudah, bacalah, kerana kesemua bacaan itu walaupun berbeza-beza, semuanya adalah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sanadnya kita boleh terima, kerana kita nampak jalur sanadnya memang kalau diteliti dan dikaji akan sampai sanad ataupun bacaan itu daripada Rasulullah. Bermaksud bacaan itu memang Rasulullah ajar sahabat, kemudian sahabat mengajar tabi'in, tabi'in mengajar qari-qari yang masyhur, sehinggalah kepada kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya daripada penamaan kalau kita tengok qiraat ini, kita akan panggil dia dengan qiraatus sab'i, bacaan 7. Jadi bacaan 7 ini adalah disebabkan khilaf-khilaf terhadap 7 perkara yang menjadi perbezaan bacaan antara setiap qori itu. Jadi itu kita akan huraikan dalam pengajaran yang seterusnya. Okey, saya harap kamu dapat memahami pengajaran saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lain kali. Wallahu a'lam.